Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat. InsyaAllah anak-anak semua bersemangat untuk belajar secara PDPR. Okey, cikgu harap semua bersemangat ya. Okey anak-anak, hari ini cikgu akan teruskan pelajaran kita di dalam perkara tauhid yang bertajuk Asy-Syafa'at. Okey, Asy-Syafa'at ini adalah tajuk yang terakhir di dalam kitab tauhid. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan ajar pelajaran ini yang bertajuk Asy-Syafa'at. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Amma ba'd. Anak-anak, hari ini cikgu akan ajar tajuk yang terakhir di dalam perkara tauhid, iaitu Asy-Syafa'ah. Okey, mesti semua sudah dengar apa itu Asy-Syafa'ah. Okey, hari ini cikgu akan bagi penerangan apakah pengertian Asy-Syafa'ah. Okey, lihat pada slide yang cikgu tunjukkan ini. Untuk pengetahuan anak-anak semua, Asy-Syafa'ah artinya ialah pertolongan atau bantuan daripada kelompok yang diberi keistimewaan oleh Allah bagi memenuhi hajat atau melepaskan manusia daripada kesulitan dan kesengsaraan. Okey, ini Allah telah menerangkan di padang mahsyar nanti akan Allah turunkan syafaat kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Allah memberi syafaat ini adalah orang-orang yang sangat teristimewa. Ketika hidup di dunia, dia banyak melakukan amal kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Apa itu Asy-Syafa'at? Iaitu pertolongan ataupun bantuan daripada kelompok yang diberi keistimewaan oleh Allah bagi memenuhi hajat ataupun melepaskan manusia daripada kesulitan dan kesengsaraan. Okey. Untuk pengetahuan semua, apakah hukum beriktikad kepada Asy-Syafa'at, kepada syafaat ini? Okey, hukumnya ialah wajib beriktikad bahawa Rasulullah akan memberi syafaat kepada sekalian manusia pada hari kiamat ketika berada dalam keadaan huru-hara yang amat dahsyat. Memang tak dapat dibayangkan macam mana keadaan kita di sana, dengan kepanasan, dengan kesengsaraan, dengan macam-macam. Ini telah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, betapa dahsyatnya keadaan ketika berada di padang mahsyar. Bayangkan bila kita berada di padang mahsyar, Allah telah memberitahu bahawa matahari hanya sejengkal je di atas kepala kita. Bayangkan, ketika itulah semua manusia sibuk untuk menyelamatkan dirinya daripada kepanasan, daripada kehausan, macam-macam lagi. Di mana
orang yang betul-betul istimewa, Allah akan berikan syafaat. Alhamdulillah, insya-Allah moga-moga kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Okey, hukumnya adalah wajib. Okey. Kita teruskan lagi. Syafaat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ialah ketika di padang mahsyar, iaitu syafaat meringankan azab. Memulakan pelaksanaan hisab pada sekalian manusia berdasarkan amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Itu adalah syafaat yang terbesar sekali, iaitu syafaat daripada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi nanti ketika kita di sana di padang mahsyar? Nabi telah menjelaskan, Nabi telah menerangkan, Allah Ta'ala pun telah menerangkan, menjelaskan. Kalau kita hendak mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkanlah kita berselawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkas-ringkasnya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu contoh yang paling simple lah. Kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat syafaat daripada Nabi ketika di padang mahsyar. Selain berselawat apa? Kita kena banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah contoh-contoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Senang sahaja kan, yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita nak masuk ke dalam tandas, kita dudukkan kaki kiri. Bila kita keluar daripada tandas, kita dudukkan dengan kaki kanan. Contoh lain, kalau kita nak masuk ke masjid, dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Okey, contoh lain apa? Kalau kita nak tidur. Kita baca istighfar. Kita baca 3 kul, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Macam banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut. Contoh yang lain apa? Makan dengan tangan kanan. Itu sunnah Rasulullah. Berpuasa Isnin dan Khamis, itu pun sunnah Rasulullah. Banyak sebenarnya. Apabila kita melakukan sunnah Rasulullah, apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah insan yang akan dipilih oleh Rasulullah untuk mendapat syafaatnya ketika di padang mahsyar. Amin. InsyaAllah minta-minta kita ni tergolong daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat di sini syafaat kubra. Syafaat kubra ataupun disebut fadlul qada. Fadlul qada. Okey, setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar, bayangkan di padang mahsyar tu macam-macam azab yang akan diberi Allah kepada kita yang derhaka, kita yang banyak melakukan dosa, maka tiada dapat ditanggung, maka dengan taufik dan hidayah Allah, Allah akan mendorong sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi. Allah akan dorong tu orang yang berada dekat pada mahsyar tu, Allah akan dorongkan mereka mencari nabi-nabi untuk mendapatkan syafaat. Okey, yang pertama, mereka akan berjumpa Nabi Adam. Yang kedua, mereka akan berjumpa dengan Nabi Nuh. Okey, seterusnya mereka akan berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya mereka akan berjumpa pula Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima akan berjumpa Nabi Isa, dan yang terakhir sekali
akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila kita dengar orang ataupun sesiapa menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad, kita kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dapat pahala. Kalau kita banyak berselawat, maka kita akan dapat syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena amalkanlah. Kita tak dapat bayangkan macam mana kita daripada mahsyar nanti, keadaan kita baik ke ataupun sebaliknya. Maka Allah hidupkan kita di dunia ni, maka kita kena perbanyakkanlah melakukan amal ibadah. Contohnya apa? Senang mudah, iaitu berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Nabi dengar kita berselawat. Dia suka kalau baginda suka kalau umatnya rajin berselawat. Okey anak-anak, cikgu teruskan lagi. Okey, di sini cikgu akan terangkan dengan taufik hidayah Allah, Allah akan mendorong manusia mendapatkan nabi-nabi berikut. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, cikgu besarkan Kita lihat yang pertama. Manusia akan mendapatkan Nabi Adam AS dengan tujuan memohon syafaat. Semoga Allah menyegerakan hisab. Dah tak sabar dah, panas dah keadaan ketika itu. Dengan hausnya lah, dengan matahari sejengkal ke atas kepala. Mereka berjumpa kepada Nabi Adam untuk menyegerakan hisab ni, perhitungan di sana. Permohonan ini tidak berhasil. Nabi Adam menjawab apa? Nafsi. Dia kata diriku. Bila tak berjaya, berjumpa ke pula yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Mendapatkan Nabi Nuh alaihissalam dengan tujuan sebagaimana yang tersebut. Permohonan itu tidak terhasil juga, tidak berjaya. Baginda menjawab apa? Nafsi. Sama juga, diriku. Okey, kita lihat pula yang ketiga. Mereka akan mendapatkan Nabi Ibrahim AS dengan tujuan yang sama juga. Permohonan itu tidak berhasil. Baginda menjawab juga nafsi, iaitu diriku. Dah 3 Nabi dah berjumpa. Bayangkan nanti kita jumpa Nabi Adam, kita jumpa Nabi Nuh, kita jumpa Nabi Ibrahim untuk mempercepatkan siksaan di sana. Ialah kalau kita banyak melakukan dosa, maka di sana nanti berbagai-bagai siksaan yang akan kita tempuhi. Okey. Yang ketiga, mendapatkan Nabi Musa alaihissalam dengan tujuan yang sama juga, untuk menyegerakan hisab. Tetapi permohonan ini tidak berjaya, tidak berhasil. Baginda menjawab yang sama juga, nafsi, diriku. Dan yang kelima, manusia akan mendapatkan Nabi Isa alaihissalam dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan tadi itulah. Permohonan itu juga tidak berhasil. Sama juga baginda pun menjawab nafsi. Dan yang terakhir sekali, yang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka mendapatkan junjungan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasil mendapatkan syafaat daripada baginda. Baginda memohon kepada Allah agar menyegerakan hisab ke atas amalan dan pekerjaan sekalian manusia. Fadlul qada. Itulah untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling untung adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi akan berdoa kepada Allah supaya menyegerakan hisab daripada mahsyar. Okey.
Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umat-umatnya, maka kita akan dapat syafaat Nabi dan dapat meringankan hisab di padang mahsyar, dan kita akan dapat masuk ke dalam syurga Al-Firdaus bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Okey nak-nak faham ya? Ingat, kita kena rajin berselawat untuk mendapat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat di sini. Apakah tujuan syafaat? Apa dia? Okey, iaitu untuk menunjukkan bahawa syafaat itu benar-benar akan berlaku kepada manusia. Benar-benar berlaku kepada manusia. Ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, itu semuanya benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Kita wajib percaya. Kita wajib percaya ada syafaat. Kita wajib percaya ada hari kiamat. Kita wajib percaya kepada syurga dan neraka. Itu adalah semua perkara-perkara sam'iyat, iaitu perkara-perkara ghaib yang kita tidak nampak. Okey, itu tujuan dia. Kita lihat ada tak tujuan yang lain? Okey, tujuan Allah mendatangkan satu nabi kepada satu nabi, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberi syafaat. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Okey, kita lihat di sini, iaitu untuk menunjukkan kelebihan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Sekalipun nabi-nabi yang lain itu mempunyai syafaat yang tersendiri. Ingat, itulah dia tujuan Allah suruh manusia itu berjumpa daripada Nabi Adam ke Nabi yang seterusnya, ke Nabi yang seterusnya, dan yang terakhir sekali berjumpa kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey nak-nak, di sini cikgu akan terangkan jenis-jenis syafaat. Jenis-jenis syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, syafaat yang akan didapati pada hari kiamat terbahagi kepada 6 jenis. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita lihat di sini. Okey, syafaat menyegerakan hisab. Syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar, iaitu fadlul qada. Yang kedua, syafaat menambah martabat ahli-ahli di dalam syurga. Yang ketiga, syafaat meringankan azab daripada orang yang berhak diazab. Syafaat meringankan azab daripada orang yang berhak diazab. Yang keempat, syafaat memasukkan suatu kumpulan ke syurga tanpa hisab. Maka 4 jenis syafaat yang disebutkan ini hanya didapati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas ya yang cikgu sebutkan ni tadi. 4 syafaat ini adalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyegerakan hisab, iaitu yang kedua menambahkan martabat ahli dalam syurga, yang ketiga meringankan azab, yang keempat syafaat memasukkan sesuatu kumpulan ke syurga tanpa hisab. Itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey nak-nak Okey, cikgu terangkan lagi. Okey, syafaat Nabi Muhammad. Ini yang cikgu sebutkan tadi tu. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyegerakan hisab di padang mahsyar, menambah martabat ahli dalam syurga, meringankan azab daripada orang yang berhak diazab. Meringankan azab tau. Orang ni
dia azabnya besar, azabnya berat. Tetapi dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW dapat meringankan azab. Dan yang keempat, syafaat memasukkan satu kumpulan ke syurga tanpa hisab. Okey, lain. Okey, kita tengok pula syafaat anbiya, malaikat dan orang mukmin. Kita untuk pengetahuan semua, syafaat ini bukan sahaja daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Okey, ada juga syafaat lain daripada para nabi, daripada malaikat dan juga orang mukmin. Orang mukmin pun dia akan memberikan syafaat. Sebab tu kita kena banyak berbuat baik kepada alim ulama, kepada ustazah, insya-Allah. Okey, kita tengok apakah jenis syafaat daripada anbiya, malaikat dan orang mukmin, iaitu syafaat kepada orang yang sepatutnya dimasukkan ke dalam neraka tetapi diselamatkan daripadanya. Okey, yang kedua, syafaat kepada ahli tauhid yang telah masuk dalam neraka lalu dikeluarkan daripadanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini adalah syafaat yang cikgu sebutkan tadi, iaitu daripada anbiya, malaikat dan orang mukmin. Okey, kita paling senang kita nak minta syafaat adalah kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan perbanyakkanlah selawat dan perbanyakkanlah amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Okey. Ini yang terakhir sekali, kita perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, perkenankanlah ya Allah, semoga Allah mengurniakan kita mati dalam iman, iaitu husnul khatimah. Amin. Dan juga semoga Allah perkenankan mengurniakan kita syafaat untuk kita, untuk ibu bapa kita, untuk guru kita dan sekalian muslimin dan muslimat. Dan juga kita berdoalah kepada Allah, ya Allah, semoga Allah perkenankan kita beroleh kebahagiaan syurga di akhirat dengan kemurahan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, itulah dia tajuk yang terakhir di dalam kitab Tauhid, pelajaran yang ke-8, iaitu syafaat. Okey, syafaat itu adalah pertolongan dan bantuan daripada Nabi Muhammad, daripada malaikat, daripada alim ulama, daripada nabi-nabi lah. Di mana betapa dahsyatnya kita akan menghadapi saat yang sangat getir, saat yang sangat tragis di padang mahsyar. Maka kita perlukan pertolongan, kita perlukan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyakkanlah melakukan amalan-amalan Nabi, amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, dan perbanyakkanlah selawat, insya-Allah. Semoga Allah mengurniakan kita syafaat, mengurniakan kita syurga, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, cikgu akhiri pelajaran kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nantikan latihan cikgu nanti ya. Bye.